Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat, fans dan pendengar-pendengar Sembang Santai Podcast kali ini. Okey, dalam episod ketiga kali ini sekali lagi bersama dengan kami semua dan saya host anda Nadia ataupun Kak Nadia. Jadi kali ini kita bersama dengan sahabat-sahabat juga seperti minggu-minggu lepas. Jadi sebelum kita terus kepada soalan kita, jadi kita berkenalan semula dengan sahabat-sahabat saya ni, yang 3 orang ni yang saya yang cantik ni. Jadi kita pergi pada sahabat yang pertama yang berbaju ungu. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Rin. Kita dah jumpa kot dengan episod-episod lepas. Hari ni tak tahu nak bincang pasal tajuk apa kan. So otak tengah blur nak jawab soalan-soalan yang akan dibagikan host kita saat ni. Aku pun tak tahu nak jawab apa sebenarnya ni. Tak apa, jangan risau Rin. Kita akan bagi soalan-soalan panas nanti. Okey, kita pergi kepada sahabat yang kedua yang berbaju hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada Sembang Santai Podcast episod yang ketiga bersama host kita yang cantik molek, Kak Nadia. So hari ni tak tahu dia nak bincang apa. So sebelum tu saya perkenalkanlah diri saya, Idayu. Mungkin dah biasa dengar pada sebelum ni punya podcast. So kita berjumpa lagi dan insyaAllah kita jumpa lagi untuk minggu-minggu yang seterusnya. Mantap. Okey, kita pergi kepada sahabat saya yang terakhir, yang mana pernah menjadi jemputan khas, pernah menjadi panel tetap. Okey, dan insyaAllah akan menjadi tetap lagi selepas ni. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum. Hai, saya Fatin. Okay, selamat bertemu kembali kita di episod yang ketiga. Mantap. Memang tak tahu nak kata apa, sebab memang tiap-tiap minggu muka yang sama. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba hadirkan jemputan-jemputan khas lain. InsyaAllah, doa-doakan. Okey, insyaAllah minggu ni untuk pengetahuan semua, kita akan berbicara, berkongsi, memberi pendapat berkenaan dengan tajuk kejatuhan yang membangkitkan. Okey, daripada pemahaman aku, kejatuhan yang membangkitkan ni adalah ketika kita berada di saat yang rendah ataupun titik terendah dalam hidup, lowest point in life. Jadi untuk sahabat-sahabat, soalan yang pertama yang aku nak tanya, pada saat berada di kejatuhan tu, apa yang sahabat-sahabat buat? Apa ikhtiar yang sahabat-sahabat ambil, yang buat semampunya? Okey, kita bagi kepada sahabat yang pertama yang berbaju kelabu. Fatin, dipersilakan. Terima kasih Kak Nadia. Sebelum saya menjawab soalan Kak Nadia yang tadi tu, saya nak bagi definisi sikit lah. Lowest point tu di mana kita berada dalam keadaan yang tak best, yang kita rasa tak happy, kita down. Sebenarnya keadaan ni dia melibatkan emosi kita, sebab kita tak happy kan. Bagi kami, kita sebagai manusia yang tak sempurna ni, bila sesuatu benda tu melibatkan emosi kita, kita berkecenderungan untuk bertindak tanpa berfikir. Maksudnya kita act tanpa menggunakan otak. Jadi berbalik kepada soalan Kak Nadia tadi, apa yang kami lakukan di saat kami berada pada lowest point kami ambil masa untuk diri kami sendiri. Kami ambil masa untuk tenangkan diri kami sendiri dan hati kami sendiri. Dan kami ambil ruang untuk cuba berfikir dan hadam apa yang berlaku sebenarnya pada saat itu, dan kami cuba ambil di mana positifnya dan di mana negatifnya keadaan tersebut, apa yang berlaku tersebut. Okay, terima kasih Kak Nadia. Mantap sekali lagi, mantap dengan jawapan Fatin tadi. Betul macam Fatin kata tu, bila kita berada di titik terendah ni ataupun berada di kejatuhan, memang sebahagian besar memang dipengaruhi dengan emosi. Jadi bila kita berada dalam keadaan emosi ni, kita susah untuk buat keputusan, kita susah untuk berfikir dengan waras kan. Jadi kena macam Fatin dia ambil masa untuk tenangkan dulu diri dia, kemudian dia ambil ruang untuk dia berfikir. Bagus Fatin. Okey, kalau macam tu kita tanya pula pendapat sahabat-sahabat lain apa yang dia buat. Jadi kita tanya kepada Syahrina, apa yang Rim buat
di saat itu. Okey, dipersilakan. Berat isu ni. Dia bukan berat macam mana tau, tapi aku pun tak tahu nak habaq dia berat macam mana. Sebab bukan tak ada titik terendah dalam hidup, tapi aku ni macam mana nak habaq, macam tak ambil tahu sangat kadang tu. Macam follow the flow lah orang kata kan. Just follow. Aku gaduh dengan kawan ni ke, aku apa yang jadi, contoh ada masalah dalam family ke, aku just follow the flow, ikut saja. Bukan sebab kita, orang cakap, kadang aku ni tak suka semutkan kepala sendiri ya. Lepas tu benda yang first yang aku buat kalau jadi something lah, aku rasa macam aku teriak dulu kot. Teriak, lepaskan kemarahan kita. Tapi aku bukan jenis orang yang lepaskan marah dekat nak pergi pukul orang tu, barang orang kata kan. Tapi ni just lepaskan. Kadang tu bukan sakitkan diri sendiri tu kita rasa puas, tapi aku cakap salah satu cara untuk tenangkan diri mungkin satu tu teriak seorang-seorang apa semua kan. Lepas tu kalau ada kawan, mungkin kawan kita percaya, mungkin kita akan luahkan dekat dia. Macam lah ni kita mostly kawan-kawan semua dah duduk jauh-jauh kan, nak jumpa pun susah apa semua. Lepas tu setakat dalam phone je lah, tu pun sama je kadang tu, dia pun busy apa semua. So aku rasa yang aku buat, aku teriak. Aku macam Kak Fatin kata tadi pun, dia tenangkan diri sendiri. Lepas teriak tu mesti kita dah puas dah kita apa, kita dah puas dah melepaskan sesuatu tu. Lepas tu kita reda. Itu je kot. Aku pun tak tahu, sebab tajuk ni bukan berat bagi aku, tapi aku pun tak tahu apa nak cakap sebenarnya. Mantap sekali lagi. Betul, macam yang Rin kata tu, mungkin itu cara Rin untuk untuk menghadapi saat tu. Betul. Ada setengah orang dia dengan cara macam ni, setengah orang dia selesa dengan cara macam ni, dia ikut cara masing-masing. Macam Rin, dia lebih suka follow the flow kan. Dia follow the flow, mungkin dalam dia follow the flow tu, dia memahati ke sekeliling kan. Mungkin dengan cara yang macam tu, dia rasa dia boleh dapat kekuatan. Okey, jadi tak mengapa kita raikan cara Rin tu. InsyaAllah. Okey, jadi kita teruskan kepada sahabat kita yang terakhir, Idayu. Okey, boleh Idayu kongsikan pula. Kita berbalik kepada soalan Kak Nadia tadi. Kak Nadia tanya apa yang kita lakukan waktu kita tengah berada dalam lowest point dalam hidup kita, dengan apa ikhtiar kita untuk bangkit semula lah. Lebih kurang macam tu soalannya tadi. So macam tadi Kak Fatin cakap, dia kena ambil masa untuk tenangkan diri. Rin cakap dia follow the flow. Okay, so sebelum saya nak bagi tahu apa yang saya buat masa tu, saya rasa elok bagi tahu perasaan bila berada dekat lowest point dalam hidup kita tu. So perasaan masa tu memang rasa betul-betul rasa rebah, rasa macam hampir menyerah, rasa gagalnya sesungguh-sungguhnya. Waktu tu memang rasa macam blank gila otak, tak ada nak fikir apa dah. Okay, so itu antara apa yang saya rasa masa tu. Dan apa yang saya lakukan adalah saya, macam Rin cakap tadi, riau betul-betul, riau. Tapi riau tu tak ada lah pergi riau dekat orang kata, weh aku tengah ni, tak ada lah macam tu. Lalunya saya buat, saya akan riau menangis, ataupun apa pun bahasa dia tu, menangis seorang-seorang. Sebab salah satunya sebab kita ni jenis orang yang menyimpan rasa. Dia tak pandai nak luahkan dekat orang, tak nak macam bagi orang serabut dengan masalah kita. Sebab macam dia cakap tadi juga, orang pun ada masalah dia juga. So walaupun kita tengah kecewa dengan diri sendiri sebab rasa macam kita dah kecewakan family kita ataupun apa pun, kita kena bersyukur. Memang antara benda yang seni adalah bersyukur masa tu. Sebab boleh dikatakan banyak tangan-tangan Tuhan. Bukan Tuhan tu banyak tangan-tangan Tuhan, maksudnya ramai orang yang membantu waktu tu. Walaupun kita tak bercerita, dia tahu apa yang kita hadap waktu tu, dia bantu, dia bagi semangat untuk bangkit balik. So bila jadi macam tu, memang yang pertama sekali kita kena buat adalah ambil masa untuk bertenang. So kita kena
bertenang dengan cara masing-masing. Macam saya mungkin akan bermonolog dengan diri sendiri. Macam contoh, hang dah buat dah yang sehabis baik, tapi takdir berkata lain. Apa yang hang nak tu belum tentu yang terbaik untuk hang. So kena reda lah dengan apa yang Allah dah tetapkan untuk hang. Sebab perjalanan hidup kita ni masih panjang lagi. Dan bila kita gagal sekali, belum tentu kita akan gagal untuk selama-lamanya. So, kita kena bangkit balik. Seterusnya, ingat balik orang-orang yang hang sayang. Family hang. So, hang kena ingat balik pengorbanan mereka. Takkan macam hang diuji dengan benda yang sikit je, hang dah nak menyerah. Macam mana pula dengan perasaan ayah hang waktu tu? Sedangkan daripada kecil sampai ke hang dah besar, mereka dah didik hang, mereka ni pun mereka tak pernah mengeluh pun untuk jadikan hang orang macam yang sekarang. Selain tu, dengan support system yang kuat daripada family, daripada kawan-kawan, yang membuatkan kita pun slow-slow bangkit balik. Okay, macam yang saya cakap tadi, kita ada tangan-tangan Tuhan yang membantu. Daripada situ, kita slow-slow boleh bangkit balik untuk kuatkan diri. Dan yang paling penting adalah kita kembali kepada Allah. Untuk kita kembali kepada Allah tu, kita kena reda dengan apa yang Allah dah tetapkan untuk kita. Sebab kita semua tahu, kita merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah yang terbaik. Tapi memang benda tu kita boleh cakap macam tu. Sebab salah satunya, reda ni dia mudah je nak diucapkan, tapi bila nak buat benda tu dia ambil masa. Sampai satu tahap tu kami terfikir lah, macam okay, selama ni apa yang aku nak aku dah dapat. Tapi bila benda ni tiba-tiba first time in my life jadi macam ni, aku tak dapat apa yang aku nak, takkan aku nak salahkan Allah, sedangkan Allah dah bagi macam-macam dalam hidup aku. Kenapa tak kata nak bersyukur? So bila dah slow-slow belajar benda, bertanya pada diri, dah tenangkan diri semua, Alhamdulillah rasa benda tu semuanya macam okay. So hidup kena diteruskan, life must go on. Makanya begitulah apa yang ikhtiar yang boleh saya buat ketika itu. Okey, maaflah panjang-panjang, tapi itulah apa yang terjadi. Masya Allah. Apa yang saya boleh katakan, ulasan dan sharing daripada Idayu ni hebat. Maknanya dengar sebab sahabat punya ulasan semua hebat. Jadi kat sini apa yang kau boleh bagi tahu, aku nak petik balik apa yang Idayu bagi tahu kan, yang dalam dia punya sharing tu. Aku suka ayat dia bila dia kata bila gagal sekali tu tak semestinya gagal selamanya. Betul. Kadang-kadang kita takut untuk gagal. Kita takut untuk gagal, dan bila kita takut untuk gagal, kita takut untuk cuba perkara baru. Tapi sebenarnya setiap stage kehidupan tu kita akan berhadapan dengan pelbagai jenis ujian. Contohnya kalau dekat sekolah, dengan cara ujian yang dekat sekolah, exam apa semua kan. Kalau dekat stage kehidupan yang seterusnya, zaman universiti, ada ujian dia pula dekat zaman universiti dengan kawan-kawan apa semua kan. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk bangkit semula. Sebab setiap ujian tu yang Allah turunkan dekat kita, satu sebagai tanda dia sayang dekat kita. Yang seterusnya, dia Allah tahu yang kita tu mampu sebenarnya untuk hadapi ujian yang kita lalui, yang kita dapat sepanjang kehidupan kita. Jadi macam yang sahabat-sahabat kata kan, yang kau boleh simpulkan daripada soalan yang pertama ni, yang kau boleh nampak, yang pertama, bila kita berada di saat yang kejatuhan tu, pertama cuba raikan dahulu kita punya perasaan tu. Maksud aku kat sini, ada setengahnya dia raikan dengan cara dia follow the flow je. Dia ada setengah dia luahkan perasaan itu. Maknanya dia luahkan, dia menangis, dia luahkan dengan family, dengan sahabat-sahabat. Jadi itu maksud aku, meraikan perasaan kita supaya kita rasa tenang selepas tu, dan kita boleh ambil step yang seterusnya. Maknanya kita nak baru kita boleh fikir dengan tenang lah. Okay. Jadi
Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, okey. Jadi bila kita dah mengalami kejatuhan, kita dah tenangkan diri, kita dah bagi ruang dan masa dekat diri kita. Jadi apa iktibar yang sahabat-sahabat boleh ambil daripada pengalaman tu? Apa iktibar, apa pengajaran yang mana kita boleh guna untuk bangkit semula? Okey, kita pergi kepada Idayu dulu. Okey, boleh Idayu kongsikan apa iktibar? Tadi baru lepas cakap panjang-panjang, lepas tu Kak Nadia suruh cakap lagi. Tak ada, nak berehat. Okey, so apa iktibar dari pengalaman tersebut? Tak apa, sebelum tu saya nak macam ni lah apa yang Kak Nadia cakap tadi. Kak Nadia cakap tadi macam ujian tu Allah bagi sebab Allah sayang. Ujian tu Allah bagi sebab Allah tahu kita mampu. Rasanya semua pernah dengar kata, bila Allah tak turunkan something kat kita, macam hidup kita ni tenang je, tak ada ujian langsung, so kita kena check balik, adakah sebab kita dah terlalu jauh daripada Allah ataupun macam mana. Lain tu yang Kak Nadia cakap tadi, kita kena meraihkan perasaan. Betul, yang tu pun betul, sebab kita tak boleh macam okey, waktu kita tengah jatuh, kita tak boleh macam push tak boleh, aku tak boleh rasa macam ni, aku kena happy je, aku kena bahagia je. Tak boleh. Kita kena rasa semua perasaan yang ada masa tu. Kita kena raihkan. Bukan raih dia macam semua okey aku tengah sedih, tak, bukan macam tu. So kita kena rasa tu, kita kena ambil masa untuk diri kita. Walaupun kita macam Rin cakap tadi, dia just follow the flow, tapi untuk follow the flow tu pun dia mesti meraihkan rasa yang dia rasa masa tu sebelum dia follow the flow tu. Okey. So apa iktibar yang boleh diambil daripada kejatuhan tersebut? Yang pertama bagi saya, kita jangan terlalu berharap ataupun terlalu yakin pada orang lain ataupun apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau macam kita terlalu berharap dekat manusia boleh mengecewakan kita dan kita sendiri pun akan kecewa. Tapi kalau kita berharap ke Allah, kita dah semua tahu kata Allah tak akan pernah memungkiri janji kepada hambanya. Okay. Selain tu, kalau macam saya, dengan pengalaman saya tu, kita akan tahu siapa yang ada dengan kita waktu kita tengah berada di titik terendah. Kita ada di lowest point of our life. So bila kita tahu kata, bila kita berada di situ, macam orang-orang keliling kita banyak yang membantu kita, banyak yang ada dengan kita, yang sanggup pinjamkan telinga dia, sanggup pinjamkan bahu dia, dengan sendirinya kita rasa kita pun nak cuba jadi telinga dengan tangan yang lebih baik juga untuk orang lain. Kita takkan macam orang tu je ada dengan kita, kita tak boleh ada dekat dengan dia bila dia tengah jatuh. So yang tu yang tengah cuba kami lakukan, sebab waktu kami tengah jatuh dulu, ada orang yang bantu kami untuk bangkit balik. Selain tu adalah kita kena lebih bersedia dengan sebarang kemungkinan. So untuk bersedia dengan sebarang kemungkinan ni, macam kita kena ada backup plan. Kalau plan A tak berjaya, kita buat plan B. Kalau plan B tak berjaya, kita buatlah plan C, D, E sampai Z. Sebab apa? Sebab sebelum ni kapal yang kita bina tanpa backup plan tu pernah karam dan kita terus lemah waktu tu, jatuh sejatuh-jatuhnya. So sekarang ni takkanlah kita nak biar kapal tu karam untuk kali yang kedua. So sebaiknya kalau tak nak kapal tu karam untuk kali kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kita kenalah prepare pelampung ke kayak ke atas kapal tu. So bila kapal tu karam, at least kita tak terus tenggelam, tak terus lemah dalam tu. Ada benda yang boleh kita ni untuk kita bangkit balik. Yang tu saja. Terima kasih Dayu atas pendapat yang sangat berharga, sangat hebat. Okey, jadi kita pergi terus kepada sahabat yang kedua, Fatin. Untuk Fatin kongsikan apa iktibar yang Fatin boleh dapat daripada pengalaman Fatin yang Fatin hadapi sepanjang hidup ni. Okey, silakan. Okey, soalan Kak Nadia, apa iktibar yang kami dapat daripada lowest point kami kan? Okey, bagi kami, sedikit sebanyak pengalaman yang tak seberapa yang kami dah lalui ni, ianya telah membuka mata dan minda kami untuk tengok real life. Sebab kita pun dah makin besar, kita dah makin matang, jadi kita lebih kepada berhadapan dengan real life kita.
Jadi apa yang kami apa yang iktibar yang kami dapat, kami limitkan diri daripada keadaan tersebut, daripada persekitaran tersebut. Kami cuba jauhkan diri kami daripada persekitaran tersebut, daripada keadaan tersebut. Tak kisahlah sama ada misalnya kita lowest point kita tu dari segi orang ke, dari segi kerja ke, apa-apa je lah kan. Kita cuba limitkan diri kita daripada benda tersebut. Kemudian dari apa yang kami dapat, kami tahu macam mana nak bezakan yang mana baik, yang mana buruknya, sebab kami dah ada pengalaman benda tu. Dan kami cuba berdamai dengan keadaan, di mana kita perlu berpada-pada dalam apa saja, tindakan ke, orang ke. So kita tahu dah, sebab kita pernah lalui benda tu. Jadi kami cuba ambil benda yang positif dan kami tahu yang mana yang negatif. Okay, tu cara kami kat Nadia. Okay, terima kasih Fatin. Mantap juga. Ulasan tu mantap. Okey. Jadi kita pergi kepada sahabat yang terakhir ni. Yang tertunggu-tunggu ni. Okey. Rin, okey, apa pula iktibar yang Rin ambil? Untuk secara ringkas lah. Untuk Rin, daripada pengalaman Rin. Okey. Okey, untuk iktibar daripada Ayu tadi, Ayu ambil daripada Kak Nadia. So ujian yang Allah bagi kan, aku bukan tak ada ujian, aku ada. Tapi macam aku kata tadi, iktibar aku just follow the flow kan. Aku lepas tu iktibar yang aku ni tu, iktibar yang aku dapat kan, kalau dari macam contohlah hang ada masalah dengan kawan ke apa ke, trust issue mungkin. So jangan aku bukan ada masalah macam tu, tapi aku ambil je lah contoh apa-apa kan, sebab aku pun tak tahu aku nak cerita, bukan nak cerita masalah aku, tapi aku pun tak tahu nak ambil satu titik terendah yang jadilah hidup aku. Sebab aku memang bukan tak ambil pot langsung, tapi aku malah nak ingat benda-benda yang menyakitkan. Lepas tu, first jangan terlalu percaya kat orang, sebab trust issue ni satu banyak orang kata banyak yang orang lalui trust issue ni. Contohnya macam daripada segi kawan, daripada segi orang yang kita sayang, daripada mungkin family kita ke apa kan. Bila kita percaya ke orang, tapi bila dia dah hancurkan kepercayaan kita, dah hancurkan yang kita ni memang contoh dia kita share rasa dengan dia tapi dibocokkan rasa tu, tu punca trust issue jadilah. Kita dah tak percaya dah. Macam boyfriend kan girlfriend lah, aku ni sayang kat hang, lalah hancur hang aku, trust issue lah tu kan. Kalau orang kata nak get back balik pun payah dah, sebab trust issue tu dah macam cakap kacau. Kalau dia pecah, hang nak santumkan balik tu, hang boleh tak? Kalau ni pun orang kata bogam bubugam, tapi hang dapat dah hasil dia tanpa lekuk-lekuk yang berpecah tu. Tak ada kan, hang tak dapat benda tu. Okey, kalau hampa ada masalah trust issue, mungkin hampa dah boleh kot stop cerita yang hampa ni ada masalah macam ni. Lepas tu hampa ni macam okay, ada kesilapan yang hampa buat, orang kata aib lah, hampa bercerita kat dia. Benda-benda tu boleh stop kot. Even hang nak share dengan kawan pun, kawan ni boleh putus bila-bila masa. Suami isteri pun boleh putus, boleh bercerai bila-bila masa. Yang malah kita tengok suami isteri sendiri pun dah jaja cerita aib bini, jaja cerita aib suami dekat TikTok, dekat media sosial semua kan. So bila jadi macam ni, malu lah kan, sebab benda tu aib kita. So just keep in yourself. Lepas tu iktibar daripada tu juga, tak ada siapa yang nak ubah diri kita. Yang get a positif untuk diri yang yakin hang boleh. Hang boleh untuk tangani isu-isu yang jadi tu. Kalau circle lah, mungkin dari segi circle kot, kalau ada masalah macam toxic environment, hang kecil kat environment hang tu. Mungkin daripada 10 orang hang kawan 2 orang 3 orang sudah. Quality over quantity. Yes, betul juga, betul.
Waktu cukup. Okay, terima kasih Rin. Kau suka sangat ayat apa, quality over quantity. Dia ada kait juga dengan kita limitkan kita punya apa orang panggil environment, macam Fatin bagi tahu tu lah. Okay, daripada soalan yang kedua ni yang kau boleh nampak kan, macam apa yang Dayu bagi tahu, apa yang Fatin bagi tahu, apa yang Rin bagi tahu. Memang kita kena ada support system yang kuat. Lepas tu bila kita dah jadi kan, bila kita dah rasa kejatuhan tu, bila kita dah bersedia dengan apa segala kemungkinan, kapal takkan karam buat kali kedua. Macam Dayu cerita tadi kan. Okay, sebab kita dah bersedia dah. Dah bersedia dengan pelampung, dah bersedia dengan bot kecil, bot keselamatan, bot semua kan. So penting lah, support system pun penting. Lepas tu satu lagi yang macam Rim bagi tahu kan, trust issue. Trust issue ni memang satu benda yang masing-masing dia pernah rasa benda tu kan. Dan satu benda yang sangat sensitif lah. Satu benda yang sangat sensitif, satu benda yang kita perlu berhati-hati. Sebab dalam dunia yang sekarang ni, sikit-sikit viral, sikit-sikit upload dekat Twitter, dekat TikTok kan. Kadang tu kita tak sedar yang kita telah membuka aib sendiri. Kadang-kadang tu kita nak meluahkan, tapi sebenarnya kita membuka aib suami kita sendiri. Jadi kena berhati-hati dengan zaman sekarang ni. Dan yang paling penting, dalam apa saja keadaan pun, bila kita dah tahu kelemahan kita apa, hanya kita sahaja yang boleh ubah diri kita sendiri. Okey. Jadi kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir ni lebih kepada bila kita dah ambil iktibar, jadi apa cara yang kita boleh ambil selepas ni untuk kita keep on positif, untuk kita berubah ke arah positif, untuk kita bangkit semula dan maju ke hadapan. Boleh kongsikan Fatin? Okey, dipersilakan. Okey, soalan Kak Nadia, apa yang kita boleh lakukan untuk bangkit semula? Bagi kami, bila kita ada dalam keadaan yang toksik dalam diri kita, macam kita bincangkan tadi, lowest point, kita kena keluar daripada persekitaran tersebut. Kita kena cari sesuatu yang positif. Kita berhak untuk dapatkan persekitaran yang boleh memberi ketenangan hati dan jiwa kepada kita. Jadi tinggalkan yang negatif tadi ya. Bagi kami sendiri, kami rasa kami suka ikut program ataupun rancangan. Tak kisahlah kita tengok TV ke, Facebook ke, benda-benda yang memotivasikan diri kita, benda-benda yang membawa kita kepada ke arah positif. Sebab itu pun adalah terapi minda dan terapi hati kita sebenarnya ya. Bila kita dengar benda yang positif, itu mendamaikan hati dan menenangkan hati kita. Kemudian kami dekatkan diri dengan Allah, kami minta kekuatan untuk kami lalui benda tu. Sebab kita sebagai umat Islam, kita tahu Allah takkan uji kita di luar kemampuan kita. Sebab benda tu Allah pilih kita, memang kita lalui benda tu dan kita pasti boleh keluar daripada keadaan tu. Okay, lagi satu kami nak kongsikan, walaupun bila kita dah lalui satu pengalaman pahit ataupun pengalaman yang menyedihkan dalam hidup kita, ada setengah orang dia buang. Ya, memang kita patut buang. Tapi untuk kami sendiri, kadang-kadang benda tu mendatangkan positif, di mana kita ambil benda tu sebagai pengajaran untuk kita tak ulang lagi di masa hadapan. Jadi kadang-kadang kita perlu ingat balik di mana kita dulu. Dari kejatuhan tu lah, di sini kita hari ini. Okay, untuk kita maju ke hadapan juga, kita perlu lakukan benda-benda yang positif. Kita ambil benda-benda yang positif. Sebab bagi kami pegang satu ayat ni lah, what goes around comes back around. Kalau kita buat benda yang baik, benda yang positif akan datang balik kepada kita. Okay, terima kasih Kak Nadia. Okay, ayat ni yang kau suka ni. Ayat Fatin tu yang kau suka, what goes around comes around. Betul ke? Come back around. Oh my god.
Tersilap. What goes around comes back around. Okay. Aku pernah juga aku nak kongsi sikit kan. Aku pernah dengar juga ayat ni daripada seseorang dulu. Mungkin kalau seseorang tu dengar, aku pernah dengar ayat ni, dan aku teringat balik. Memang apa yang kita buat, tak kisahlah positif ke negatif kan, ataupun kita buat dekat orang, memang kita akan dapat balik benda tu. Dan kalau kita buat benda positif, InsyaAllah kita akan dapat balik benda positif tu. Okey, jadi terima kasih Fatin atas perkongsian Fatin. Jadi kita terus kepada sahabat yang kedua, berkongsi macam mana cara mereka untuk bangkit semula, untuk maju ke hadapan. Kau nak tanya Ri dulu. Macam mana cara Ri? Okey, boleh Ri kongsikan? Cara lah. Cara membuka peluang untuk berubah lebih positif kan tadi, betul tak? Betul kan? Lebih positif kan? Dari situ kita boleh ambil kan, positifkan balik diri kita. Macam Kak Fatih pun dah sebut kot tadi, dia sebut lah Kak, positifkan diri sendiri. Second, block benda yang toksik. Block lah, kalau hang nak berkelan dengan hang, block lah dia. Berapa? Bermasa. Lepas tu terima kodok dan roda. Tadi Kak ada sebut pasal, Kak Fatih ada sebut pasal what goes around tu kan, comes around. Setuju juga dengan ayat tu. Sebab bumi ni dia berputar. Ada atas, ada bawah, ada atas, ada bawah. Kadang kita kat atas, kadang kita kat bawah. Hidup kita kan tak selamanya kita kat atas. Dan kalau lo ni hamba kawan tu macam tu, hang tunggulah, mungkin anak hang ke nak kena, ataupun hang sendiri ke kena. So sebab titik terendah ni banyak mungkin daripada ni kan, selalunya orang luar mungkin dari family pun ada juga, tapi mostly rasanya macam orang luar kot. Mungkin dari segi environment kerja atau kegalah-galahan dalam belajar, ataupun betray hang, kawan-kawan hang betray hang ke apa kan. Tu je. Terima kasih jemput. Minggu depan mungkin dah tak jemput sebab tak nak cakap apa kan. Tak apa, InsyaAllah minggu depan kita akan pilih tajuk yang tak blank. Okay, InsyaAllah. Okay, terima kasih Rin atas ulasan Rin. Seterusnya Kak serahkan kepada Idayu untuk menutup soalan ini. Okay, jadi persilakan Idayu. So soalan Kak Nadia tadi, macam mana titik terendah tu membuka peluang untuk berubah ke arah positif, boleh bangkit semula dan maju ke hadapan. Bagi saya tak tahulah jawapan yang saya akan berikan ni menjawab atau tak soalan yang Kak Nadia utarakan tu. Tapi bagi saya, cara untuk buat benda tu membuka peluang kepada jadi ke arah positif tu adalah muhasabah diri dengan belajar untuk mengenal diri dengan lebih lagi. So waktu tu masa muhasabah diri tu, kita akan menilai balik diri kita sampai mungkin kalau macam saya, sampai satu tahap dalam fasa kehidupan sekarang ni baru saya sedar apa yang terjadi dulu waktu di lowest point dalam hidup tu adalah perjalanan yang membawa kepada apa yang terjadi kepada saya hari ni. Maksudnya apa yang saya buat hari ni adalah sesuatu yang kami doakan daripada dulu, tapi tak sedar benda tu. Sebab yang kita sedar adalah aku nak benda tu, kenapa benda tu terjadi. Yang tu yang lebih sedar daripada kita sedar bahawa doa-doa kita tu Allah akan makbulkan pada masanya. Bukan masa yang tepat, tapi tepat pada masa. Jadi bila fikir balik apa yang terjadi dulu tu, kalau dia tak terjadi tu, mungkin apa yang kami dapat hari ni kami tak boleh dapat pun. Okay, seterusnya cuba untuk menjadi seorang yang lebih positif. Daripada peristiwa tu saya belajar untuk menjadi lebih positif. Waktu tu saya mula mengenal dengan perkataan-perkataan yang positif vibe daripada ni. Ada beberapa kata yang saya suka dan saya ingat adalah antaranya manjada wajada, siapa yang berusaha dia yang akan dapat. Lepas tu ada juga
pepatah Arab man sabara zafira, iaitu siapa yang bersabar dia akan beruntung. So bila kita bersabar dengan setiap ujian yang Allah bagi ni, insya-Allah kita akan dapat yang lagi baik daripada tu. Dan satu lagi adalah ayat Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. So ayat ni bagi tahu kat kita jangan kita bersedih sebab Allah ada dengan kita. So benda-benda tu yang membuatkan kita menjadi lagi positif dan lagi kuatkan diri kita. Dan yang terakhir bagi saya adalah belajar untuk menjadi lebih kuat. Bila kita dah jadi benda yang sangat teruk dalam hidup kita, bila benda tu, benda yang tak berapa teruk jadi lepas tu dalam hidup kita, kita dah tak cepat menatah. Walaupun kadang-kadang tu panas lah juga kan, sebab ada apa benda ni nak kena jadi kan. Kadang-kadang tu dengan environment yang toksik ke apa, kita rasa panas, bukan kita tak rasa. Tapi kita tahu macam mana nak control benda tu, macam mana kita nak settle benda tu. Contoh kan, contohnya bila macam kita kena maki depan-depan muka kita kena maki macam-macam makian yang kita terima. Lepas tu ada orang rendahkan kita ke depan orang lain, so kita tahu macam mana nak control. Tak adalah kita nak meraung, menangis depan-depan tu ataupun balas balik, hang tak boleh kata kat aku macam ni, hang pun tak seberapa, tak boleh kita buat macam tu. So kita tahu macam mana nak control. Habis sangat apa yang kita buat, tak apa, sabar, balik fikir, okey, hantar surat resign terus, tak payah nak tunggu apa dah. Macam tu je. Sebab benda-benda toksik macam tu pun akan efek hidup kita. Macam mana kita nak jadi lebih positif kalau di sekeliling kita penuh dengan toksik? Yang tu saja kami rasa. Mungkin kita boleh kembali kepada Kak Nadia. Mantap, ni memang penutup yang mantap. Sebab dengar tadi macam tak tahu nak cakap apa. Tapi panjang ulasan. Masya Allah. Bukan tak tahu cakap apa, takut tak kena dengan soalan. Oh betul, takut tak kena jawapan, takut tak kena dengan soalan. Tapi setakat yang kau dengar ni, memang jawapan Hidayu memang kena dengan soalan. Macam yang Hidayu kata kan, yang dia sebut-sebut yang apa, yang pertama, siapa yang berusaha dia yang dapat. Lepas tu apa yang bersabar dia akan beruntung. Dan la tahzan, jangan bersedih. InsyaAllah Allah ada hadir dengan kita. Okey, kalau kat sini kita boleh nampak sahabat-sahabat dah mampu untuk menguatkan diri. Maknanya sahabat-sahabat dah bersedia nak menghadapi ujian yang seterusnya. InsyaAllah. Saya bukan Maksud kau di sini, masing-masing dah ada pengalaman yang mana yang mematangkan, yang mana kalau kata ujian, apa saja ujian lepas ni, insyaAllah ada sedikit kekuatan untuk teruskan hidup. Dan sebab dah ada pengalaman kan. Okey, tapi yang penting kat sini, yang aku nak kongsikan juga, don't underestimate the power of doa. Maknanya apa saja yang berlaku, kita sedih, kita jatuh, even kita nak bangkit semula, kekuatan doa tu mungkin kita tak dapat waktu kita jadi tu, kita akan dapat, macam dia kata, dapat pada waktu yang tepat. Apa tadi, bukan masa yang tepat, tapi tepat pada waktunya, macam tu. Betul. Maknanya dapat waktu yang kita sangat perlukan, macam yang sesuai. Macam itulah, macam dia kata tadi kan. Dan setiap kali kita doa tu, doa bersungguh-sungguh. Kau cakap untuk dia kau juga, kita doa bersungguh-sungguh, minta sedetailnya, sebab Allah Maha mendengar. Mungkin sebab tu ya, kita tak boleh pandang remeh dengan doa ni. Sebab doa tu senjata orang Muslim. Doa tu senjata orang Muslim. Dan kadang tu kita tak sedar, mungkin kita doa tu tanpa kita sedar, rupanya Allah makbulkan pada waktu yang tepat. Jadi Masya Allah, memang hebatlah perancangan Allah tu kan. Dan kita tak akan jangka pun yang rupanya doa kita yang dulu, yang hanya terlintas kat hati, rupanya okey, aku dapat benda ni, aku dapat aku dapat waktu ni. Alhamdulillah. Jadi untuk teruskan hidup tu, macam Hidayu kata juga, kita kena belajar kuatkan diri, kena cari support system yang kuat juga, kena cari circle yang positif,
limitkan diri daripada benda-benda yang jauhkan diri daripada benda-benda yang kita rasa toksik. Bagi ruang dan masa untuk diri kita menghadapi saat kejatuhan tu. InsyaAllah kita boleh lalui #bangkit berjuang bersama. Okey, jadi aku rasa itu saja kita punya sharing pada hari ni, episod ketiga Sembang Santai Podcast. Jadi jangan lupa like, subscribe dan komen. Untuk fans kat luar sana, teruskan mendengar. Jangan lupa komen penambahbaikan untuk kami tambah baik lagi kami punya podcast. InsyaAllah doakan. Dan itu saja, kita sudahi kita punya Sembang Santai Podcast dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.